Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar? Welcome back. Okay, continue dengan Cikgu Faz, bab 2, asas nombor part 2. Okay, sebelum tu kita tengok dulu peta konsep untuk asas nombor. Okay, yang pertama, yang hari ni kita nak belajar, sebelum ni kita dah tahu dah apa itu asas nombor. Di bahagian yang pertama kita dah belajar. Okey, seterusnya dekat bahagian yang kedua ni, part yang kedua, part 2 kita. Okey, kita nak belajar hari ini macam mana kita nak menukar asas. Okey. Yang part yang ketiga nanti, part 3 nanti kita akan belajar tentang pengiraan melibatkan operasi tambah dan tolak. So, mata awak sekarang ni fokus kepada penukaran asas. Okey. So, kita tengok dulu sedikit tentang pertukaran asas. Okey. Yang pertama kita belajar tukar asas 10 kepada asas lain. Dan sebaliknya. Yang ini kita nak belajar hari ini. Yang kedua, tukar asas 2 kepada asas 8. Dan sebaliknya. Maksud sebaliknya, maksudnya songsang lah. Tadi 2 tukar 8. Sekarang 8 tukar 2. Itu maksudnya. Yang ini kita nak belajar hari ini. Okey. Pengiraan operasi ni kita continue next lesson. Okey, penukaran asas. Okey, kita tengok standard pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, awak habis belajar hari ini, awak mesti tahu macam mana nak menukar nombor daripada satu asas kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, yang ni saya akan terangkan nanti. Okey, cuba tengok sekarang. Ada 4 pertukaran asas. Yang pertama. Okey, tengok yang pertama yang awak akan belajar. Nombor dalam asas 10, kita tukar kepada asas lain. Maksud asas lain, kemungkinan 10 tukar asas 5. Maybe 10 tukar kepada asas 7. Itu yang dimaksudkan yang pertama. Pertukaran asas yang pertama. Seterusnya, pertukaran asas yang kedua, iaitu menombor daripada suatu asas kepada asas lain. Maksudnya bukan asas 10, tapi kemungkinan contoh saya bagi asas 5, dia tukar kepada asas 7. Itu maksud dia. Yang ini yang kedua yang kita akan belajar. Seterusnya, kita tengok seterusnya. Nombor dalam asas 2, kita tukarkan kepada asas 8. Yang ini terus. Kenapa terus? Nanti kita akan belajar lebih detail. Seterusnya yang D pula. Nombor dalam asas 8, tukar terus kepada asas 2. Ini beza perkataan ni. Ni terus dengan terus. Yang ini dia tak ada perkataan terus. Nanti kita tengok lebih detail. Okay, next. Kita tengok dulu kaedah penukaran asas. Ada berapa kaedah penukaran asas? Yang pertama, ada kaedah pembahagian nilai tempat. Macam mana kaedah pembahagian nilai tempat? Kita tengok dulu seimbas lalu. Inilah cara dia. Maksudnya, kita dah belajar sebelumnya nilai tempat kan? Maksudnya, kita bahagikan nilai-nilai tempat. Itu yang pertama. Kaedah yang kedua, iaitu kaedah pembahagian nilai asas. Macam mana nilai asas? Ini kita belajar ada pembahagian. Maksudnya asas ni kita bahagi. Ni asas 5. Contoh asas 5. Kita bahagi dengan setiap asas ni. Okey. Cara pertama dengan kedua, kalau saya refer kepada kaedah yang kedua. Iaitu kaedah pembahagian nilai asas.
Kenapa saya cakap macam tu? Cuba awak tengok dengan mata kasar awak lah. Cara kaedah yang kedua ni lebih mudah. Nampak tak? Yang ni lebih panjang. So, hari ni kita nak belajar kaedah. Saya terus je kepada kaedah pembahagian nilai asas. Yang mudah bagi awak. Okey, kita tengok yang pertama. Pertukaran asas dalam nombor asas 10 kepada asas lain. Okey, kita ambil kaedah pembahagian Okey, yang pertama, kita tengok dulu pertama. Kaedah pembahagian apa ni? Kaedah pembahagian asas tadi. Okey. Continue Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 kilometer. Tukarkan 563 asas 10 kepada. Okey, tengok sekarang yang pertama dia cakap asas 5. Ingat sekarang ni kita nak belajar pertukaran asas yang pertama iaitu asas 10 kepada asas lain. Okey, kita menggunakan kaedah pembahagian asas. Okey, kita tengok yang pertama. Langkah yang pertama, awak tulis, awak lukis garisan-garisan ini. Okey, langkah yang kedua, awak isikan nilai nombor yang diberi. 563. Okey, seterusnya disebabkan kita nak tukar asas 10 kepada asas lain kepada asas 5. So, kita bahagi dengan asas 5. Sebab dia nak asas 5. So, letak dekat sini asas 5. Nampak? Okey, selepas tu, awak ambil buka kalkulator awak. Kita ambil cara mudah lah. Kalkulator. Awak tekan nilai 563 per dengan 5. Saya ajar awak bentuk yang mudah je. Okey, awak tekan klik sama dengan. Sebab namanya pembahagian pecahan tu, per tu, itu merupakan bahagi. Sama juga. Okey, awak akan dapat nilai 112 3 per 5. Betul? Okey, 5 ni adalah sama dengan tepi ni. Okey, so kita perlu buat apa? Awak salin lah yang depan ni, nombor bercampur yang depan ni, 112 di bawah ini. Okey, nilai baki ni, nombor 3 ni, awak letak ini sebagai baki. Okey, so awak letak semula 112. Okey, settle dah tadi. Buka kalkulator, betul? Okey, 3 tadi, awak letak belah kanan. Ini adalah baki. Kalau awak buat manual pun, 563 bahagi dengan 5. Awak akan dapat 112, baki dia 3. Jelas ni? Okey, seterusnya. Sama juga. Step yang seterusnya sama juga. Awak repeat balik je. 112 bahagi dengan 5. Ambil kalkulator awak balik. Okey, 112 bahagi per dengan 5 ataupun bahagi dengan 5, dia akan dapat 22. 22 ni tadi letak di bawah. Okey, 2 ni sebagai baki letak kat tepi. Make sure yang 5 ni mesti sama kat tepi. Mesti sama. Syarat dia mesti sama. Okey, so 22. Ini 2. Okey, sama je step yang sama seterusnya. Okey, sama juga 22 bahagi dengan 5. So, akan dapat berapa? Akan dapat sini 4. Baki dia adalah 2. Ini tekan kalkulator Okey, kita buat sehingga di bawah ni akan dapat nilai di sifar. Okey, so 4 bahagi dengan 5, boleh tak 4 bahagi 5? 4 bahagi 5 tak boleh kan? So, awak letak sini sifar, baki dia adalah 4. Okey, setakat tu boleh
Boleh ikut saya? Okey, next step. Awak tengok nombor, jawapan awak ambil dari bawah kepada atas. So, jawapan kita yang pertama tadi dikata 5, 6, 3 asas 10. Tukar kepada asas 5. So, jawapan dia adalah 4, 2, 2, 3. Ambil dari bawah. 4, 2, 2, 3 asas 5. Inilah jawapan kita. Okey, boleh continue Ingat, ini adalah asas 10 kepada asas lain. Tak kisahlah asas lain tu asas 5 ke, asas 6 ke. Okey, kita continue dengan soalan lain. Contoh lain. Okey, contoh seterusnya. Benda yang sama juga, situasi yang sama, Sungai Rajang tadi. Tapi kita nak tukar asas lain. Okey, sekarang kita nak tukar asas 8. Okey, langkah yang pertama, buat dulu. Garisan ini. So, buat separuh pun tak apa, nanti awak garis. Okey, langkah yang kedua, awak salin dulu soalan ni. Letak kat sini, betul? Okey, sebabkan dia nak tukar asal 8, awak letak sini 8. Okey, settle. So, keluarkan kalkulator awak. Okey, 5, 6, 3 per dengan 8. So, akan dapat answer dia 70. 70 letak di sini. 3 pula letak sebagai baki. 8 make sure sama Okey, so sama 70, baki dia 3. Okey, next step kita bahagi lagi dengan 8. So buka balik kalkulator awak. Macam biasa 70 per dengan 8. So answer dia akan dapat 8. 8 letak sini. 3 letak di mana? 3 letak di sini. Oops. Awak tengok tak? Ni ada 4. Saya dah kata belakang ni, yang last kali ni mesti sama dengan 8. Okey, nampak tak sekarang ni? Sama dengan 8. Tak sama sekarang ni. So, 4 darab dengan berapa jadi 8? Kalau buat manual, lagi mudah sebenarnya. Manual mudah. Tapi sebenarnya, kalau guna kalkulator, kalau bijak, lagi cerdik. Lagi cepat. Okey, 4. Saya tengok ni 4. Saya kata mesti sama. Belakang ni sama dengan ini. 4 mesti darab dengan berapa? Supaya akan dapat 8. 4 darab 2. So, make sure 3 pun perlu darab 2. 3 darab 2 akan dapat 6. So, sini awak tulis 8. Sini awak tulis 6. Jelas? Ini langkah shortcut sebenarnya. Kalau awak buat manual 70 bahagi 8, awak akan dapat 8 dia sebagai atas tu kan jawapan dia baki 6. Sama je situasi. Okey, next continue. 8 pula bahagi dengan 8. So akan dapat berapa? 1. Baki dia kosong. Okey, next continue. Okey, sampai saya dah kata mesti sampai 1. So, kita bahagi dengan 8. 1 boleh tak bagi 8? Tak boleh, kita letak sini kosong. Baki dia adalah 1. Okey, jawapan kita tadi macam biasa kita ambil dari bawah naik ke atas. So, jawapan dia kita adalah 1063 asas 8. Inilah jawapan kita. Okey, kita tengok pula pertukaran asas nombor yang kedua, iaitu antara suatu asas kepada asas yang lain. Okey, kalaulah melibatkan suatu asas kepada asas lain, dia ada 2 langkah. Langkah yang pertama, kita tengok langkah yang pertama. Okey, asas P kita nak tukar kepada asas Q. Contoh yang saya bagi contohlah. Asas 3 nak tukar asas 5. Sebelum nak tukar asas kepada asas Q ni tadi, asas P kepada asas Q ni, kita mesti melalui 2 langkah. Langkah yang pertama, kena tukar dulu jadi asas 10. Langkah yang kedua, asas 10, tukar pula asas kepada Q. Yang saya bagi satu contoh tadi, asas 3 tadi saya bagi contoh kan. Asas 3 nak tukar kepada asas 5. Contoh. Okey, mesti melalui 2 langkah. Langkah yang pertama,
Tukar asas 10 dulu. Dah siap dapat tukar asas 10. Dapat nombornya. Nombor tadi kena tukar pula jadi asas 5. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh. Tukarkan 253 asas 6 kepada asas 9. Sekarang asas 6 ditukar asas 9. So, kita ada dua langkah tadi kan? Yang pertama, asas 6 tukar dulu asas 10. Lepas asas 10, tukar pula asas 9. Macam mana kita nak tukar 6 kepada 10? Okey, langkah dia. Okey, langkah pertama penyelesaian dia. Langkah pertama. Okey, saya dah kata tadi 6 tukar kepada 10 dahulu. Okey, awak lukis jadual ini. Yang pertama, yang bahagian atas ni adalah nombor asas 6. Awak tulis balik nombor asas 6 yang diberi 253 tadi. Letak kat sini 253. Okey, next kita tengok seterusnya nilai tempat. Nilai tempat ingat lagi tak? Kalau disebabkan kalau soalan asas 6, nilai tempat dia pun 6 lah. Okey, so 6 kuasa 0, yang ni 6 kuasa 1, yang ini 6 kuasa 2. Settle dah kat situ. Okey, seterusnya, nilai nombor dalam asas 10. Ini kita dah belajar kan? So, macam mana kita nak buat? Kita perlu darabkan. So, 2 darab dengan 6 kuasa 2. Tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa 0. Setakat ni boleh Ini kita ulang balik. Macam mana kita nak tukar kepada asas 10 sebelum ini. Okey, seterusnya. Jawapan dia bila awak tekan kalkulator, dia akan dapat 72 tambah 30 tambah 3. Okey, betul ke? Dapat jawapan macam tu. Kita test yang ini. Awak buka kalkulator awak. Cuba test. Okey, 2 darab dengan. Okey, on dulu. 2 darab dengan 6 kuasa 2. So, akan dapat jawapan 72. Nampak ni dapat 72. Faham ni? Okey. Next, continue. Okey, tambah yang ini nilai ni. Nak guna kalkulator pun boleh. Awak tekanlah kalkulator awak. Okey, 72 tambah 30 tambah 3. So, answer dia akan dapat 105. So, 105. Inilah jawapan dia, 105 asas 10. Ingat lagi nilai nombor? Sebelum ni kita belajar dah kan? Nilai nombor tu adalah dalam asas 10. Kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Okay. Next, continue dah habis dah langkah pertama. Kita continue langkah yang kedua. Langkah yang kedua, tukar asas 10 tadi kita dah dapat tadi kepada asas 9. Okey, kita tukar sekarang. Okey, macam mana kita nak buat? Ini pembahagian tu kan? Kaedah pembahagian. So, awak letak dulu 105 bahagi dengan asas 9. So, kita letak sini 9. Okey, settle. Ambil kalkulator awak. Okey, macam biasa. 105 yang saya ajar per dengan 9. So, answer dia akan dapat 11. 11 tulis di sini. Okey, 2. Sebelum nak tulis baki dia 2, pastikan saya dah kata 3 ni mesti, yang belakang ni mesti sama dengan yang bahagi yang ni, 9 ni. Tapi 3 sama tak dengan 9? Tak sama, betul? So, saya ambil 3 ni, darab dengan berapa jadi 9? 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 3 darab 3 yang dapat 9, betul? So, kalau saya ni darab 3, so yang ini nombor 2 pun mesti darab dengan 3. 2 darab 3 akan dapat 6. So, dekat baki ni adalah 6. So, 11 baki dia 6. Jelas tak? Senang je kan? Okey, kita ulang balik langkah yang atas macam atas tadi. 11 bagi dengan 9. So, 11 bagi 9. Ambil kalkulator awak. 11 per dengan 9. So, answer dia adalah
Okey. 1. Awak tulis kat sini 1. Okey. Cuba tengok belakang ni. Sama tak? Kalau sama, awak boleh terus tulis baki dia adalah 2. Okey. 1. Baki dia 2 tadi. Okey. Belum lagi dapat sampai kosong. So, bahagi lagi 9. Nombor kecil, boleh tak bagi 9? Tak boleh kan? So, letak sini kosong. Baki dia adalah nombor ini. Baki dia 1. Macam biasa, macam tadi. Dari nombor bawah naik ke atas. So, jawapan dia adalah 1, 2, 6 asal 9. Inilah jawapan kita yang terakhir. So, make sure hashtag ni adalah jawapan yang kita terakhir. Okay, next kita continue. Okay. Tukarkan. Okey, contoh yang kedua. Tukarkan 3, 3, 4. Asas dia 5. Tukar kepada 2. So, 5. Sesuatu asas tukar kepada asas yang lain. So, ada 2 langkah. Yang pertama, asas 5 tukar kepada berapa tadi? Tukar kepada 10. 10 tukar kepada 2. Okey, yang ni saya kata tadi. Okey. Macam biasa, kita cari nilai tempat dengan nilai nombor dalam asas 10. So, tulis dulu. Soalan dia tadi, 3, 3, 4. 3, 3, 4. Okey, nilai tempat disebabkan dia asas 5, awak ni akan dapat 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey, ni macam biasa. Nilai nombor kita kena darab yang ni. 3 darab dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 3 darab dengan 5 kuasa 1. Ini akan dapat tambah lagi dengan 4 darab 5 kuasa kosong. Okey, awak boleh buat satu-satu tekan kalkulator ataupun awak tekan sekaligus. Sekaligus. Macam mana saya dapat jawapan ini terus? Awak tekan kalkulator. Boleh. Jangan risau. Okey, saya letak sini Okey, onkan dia dulu. Awak ikut je sebiji. Bracket 3 darab dengan 5 kuasa 2. Tutup bracket. Tambah dengan buka bracket 3 darab 5 kuasa 1. Kuasa 1 nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab 5 kuasa 1 dia akan dapat 5. Tutup bracket. Okey, next tambah dengan 4 darab dengan berapa? 5 kuasa kosong. Kuasa kosong nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Awak dah kata dah ingat tak ukur indeks? Kalau kuasa kosong dia dapat 1. Ni akan dapat 4 nanti. 4 darab 1 akan dapat 4. Okey, tak apalah kita buat je. Sama dengan. Nampak tak? Akan dapat 94 asas 10. Jelas ni? Okey, seterusnya langkah yang kedua. Tukarkan nombor dalam asas 10 kepada asas 2. Soalan nak asas 2 tadi kan? Okey. Macam biasa, kita buat pembahagian. Yang pertama, kita isi dulu. Kita dapat 94 tadi kan? 94 bahagi dengan 2. Macam biasa, keluarkan kalkulator awak. Okey, keluarkan kalkulator. 94 per dengan 2. So, akan dapat jawapan 47. So, kalau 47, baki dia tak ada pecahan dekat sini kan? Awak letak 47 sini, baki dia kosong. Nampak? Okey, next continue bahagi lagi 2. Macam biasa, akan dapat, awak terus je, continue benda yang sama je. 42 per dengan 2. So, akan dapat 23. Tengok, make sure 2 ni sama dengan yang ni Okey, kalau sama, kita boleh continue. 23 baki dia 1. 23 baki dia 1. Okey, next continue. Bahagi lagi 2. Okey, buka kalkulator balik. 23 bahagi dengan 2. So, okey. Kalau bahagi awak tekan macam ni pun tak ada masalah. Okey, awak tekan sama dengan. Dapat perpuluhan kan? Macam mana kita nak tukar jadi pecahan? Tekan ABC. Nampak tak? Benda yang sama juga. Okey, dia akan dapat 11. Akan dapat 11, 1 per 2. Make sure 2 ni sama 11 ni letak sini. Baki dia 1. Okey, so 11 baki dia 1. Bahagi lagi 2. So, akan dapat
5 bahagi dia 1. Ini continue je. Awak buat benda yang sama. 5 bahagi lagi 2. Akan dapat sini 2 bahagi dia 1. Bahagi lagi 2. Akan dapat 1 bahagi dia 0. Okey, nampak yang ni? Bahagi lagi 2. Nombor kecil bahagi dengan nombor besar. Tak boleh letak sini 0 bahagi dia 1. So, jawapan dia dari bawah kepada atas. Okey, so bawah atas So, jawapan dia 10111110 asal 2. Ini jawapan dia. Okey, siap. Okey, setakat itu sahaja PDP kita hari ini. Okey, goodbye.